Jadi tak silap saya yang sesat hari tu satu baru. Yang pertama al-ilmu. Jadi kalau nak sesat ni berasa 5 tahun. Nah, ni tuan-tuan sekalian, kalau hak bangun ni satu baru, malam ni kita cuba perhabislah. Maka kita sambung yang kedua. Yang pertama, Allah Ta'ala beri kelebihan, Allah Ta'ala beri rasa suka, rasa nak belajar ilmu agama. Di tuan-tuan, bila mari sedar tu bukan soalan. Bila mari saat marinya kesedaran itu, saat itulah tanda Allah kasih pada kita. Iza aradallahu bi'abdihi khairan, kata Nabi, tanda Allah kasih pada seorang hambanya, faqahahu fid din, dia ada berasa nak faham agama Allah. Walaupun dia sedar bila 60. Masa tu tanda Allah kasih pada dia. Walaupun dia sedar 50, itu tanda Allah kasih padanya. Tapi tuan-tuan sekalian, jangan tunggu 60-50 kerana belum tentu kita hidup. Tapi nak beritahu, itulah tanda kasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, malam ni kita sambung yang kedua. Tanda Allah Ta'ala mengurniakan bahagia kepada seorang itu, layak digelar orang ini suada, orang yang bahagia. Siapa dia? Orang yang diberi kesempatan wal ibadatu, diberi kesempatan melakukan amal saleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah tujuan Allah buat mari kita. Tuan-tuan sekalian, bila kita tak sedar matlamat hidup tu, jadi tuan-tuan sekalian tak tahu, tak tentu arah. Hidup atas dunia tanpa hala tujuan. Maka kata Nabi, an-nasu niyamun, berapa ramai manusia yang kamu nampak macam hidup, hakikatnya dia tidur. Idza matu intabahu, bila mati malaikat senjah nyawa baru dia sedar. Allah banyak tanggungjawab. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, maka kita kena tahu apa matlamat hidup. Bila tahu matlamat, barulah kita akan susung misi. Yang pertama visi kena tahu visi, barulah tahu misi. Orang tak tahu matlamat, tak tahu nak pergi mana. Mari kita pergi jalan, dia katakan anak bini ni, dia pun pusing, tak tahu anak kata nak pergi mana, tak tahu. Pergi jalan, tak ada tujuan. Ada sahabat saya tuan-tuan sekalian, reba apa nama menteri. Dia kata jadual menteri ni tuan-tuan rahmati Allah, naik kereta tu susung dah, nak pergi mana, kalau berhenti si minyak mana, berhenti rehat di mana, satu persatu tulis dah ni. Maka tersusunglah perjalanan ni. Maka Allah tanya dalam Quran, tanya yang bukan untuk dijawab, tapi tanya dalam bentuk al-istifham al-inkari. Afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilayna la turja'un. Wahai manusia, afahasibtum, adakah kamu menyangka, annama khalaqnakum abasa, aku ciptakan kamu sia-sia? Ingat Allah buat kita sia-sia? Hidup tunggu mati, hidup mati. Tidak. Walaupun tak dijawab dalam ayat ni, tapi ulama kata ini al-istifham al-inkari, tanya nak tunjuk tidak. Kita lalu tepi rumah orang yang paling kaya lah kampung kita, pak tekak atas bumi, pak tekak bawah tanah, kaya tuan-tuan sekalian. Lala garah kereta 20 hutir kereta. Kita kata siapa lagi yang kaya lah kampung ni? Tu soal kena khabar dia paling kaya. Dialah paling kaya. Itu dipanggil al-istifham al-inkari. Siapa lagi yang paling kaya lain pada dia? Itu bukan soalan untuk dijawab. Tu nak khabar dialah paling kaya. Macam Allah Ta'ala soal, wa man azlamu mimman mana'a masajidallah an yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Siapa lagi yang paling jahat daripada orang yang suka menghalang orang Islam buat amal soleh dalam rumah Allah? Untuk dijawab ke? Bukan. Nak khabar tu tak jahat sekali. Dia faham ni? Jadi tuan-tuan, tidak ada apa nama Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak ada tujuan lain kita hidup. Allah Ta'ala tanya, adakah kamu menyangka aku buat kamu sia-sia? Jawapannya tidak. Wa annakum ilaina la turja'un, mu ingat mu tak balik jumpa aku esok? Tidak juga. Kita akan pulang, kita akan tempuh 5 alam. 1 sudah berlalu, 2 sudah berlalu,
3 sedang dilalui, 4 akan kita tempuh, 5 dak lama dah. Alam roh lepas dah. Alam rahim dalam perut mak semua kita lalu dah. Alam musyahadah, alam dunia sedang kita lalu. Tuan-tuan, jangan ingat habis sini. Kita dah habis di sini. Kita akan tempuh alam yang keempat, alam barzah. Esok, lusa belum tahu. Wallahu a'lam. Lepas tu alam akhirat, wajib kita akan tempuh. Jadi mesti ada tujuan hidup kita. Baik, apa tujuannya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat ni kena ingat, ni tujuan hidup kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah buat mari ayat yang sama sirahnya macam kalimah tahlil. Nafi, isbat. Tidak aku ciptakan kamu wahai manusia. Nafi dulu. Tidak ada tujuan lain. Illa liya'budun. Kecuali untuk jadi hamba abdi pada Allah. Macam kalimah tahlil. La ilaha illallah. Nafi dulu. Tak ada Tuhan kecuali Allah. Apa makna? Litakhsis. Nak beri makna khusus. Kalau Allahu ilahun, Allah Tuhan, makhluk Tuhan kok, nafsu Tuhan kok, pitih Tuhan kok. Nampak? Tapi bila kata tak ada Tuhan selain Allah, Allah itu Tuhan. Malam ni siapa mari tanya cikgu kelas tambahan? Malam ni siapa tak mari, kita pun jawab Mahmud tak mari. Cikgu kata lain, Hamid tak mari. Lagi Roslan tak mari, maknanya. Tak ada pengkhususan. Tapi kalau kita jawab mari belaka, Mahmud seorang yang tak mari. Cikgu tanya tak pergi lepas tu? Tak lah. Faham ni? 3 dah tu contoh, tak faham kau dah tahu. Faham ni? Di tuan-tuan sekalian, itu makna takhsis. Jadi Allah sebut sama dah sirahnya dalam ayat. Tujuan hidup kita semua, tujuan hidup saya, tuan-tuan, siapa saja. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tak buat kamu hai manusia kecuali satu matlamat, jadi hamba abdi padaku. Ni tak sedar. Ni ramai kita tak sedar tuan-tuan. Tak sedar tengok orang kadang kita tak sedar. Tak sedar. Berasa ke bukan hamba. Hak teruk ke berasa ke tuang. Dia nupang, dia berasa tuang, ni teruk punya manusia. Jadi tuan-tuan sekalian, kita ni hamba. Maka tujuan untuk abdi diri pada Allah. Baik. Liya'budun itu kata ulama, lam di situ lisayrurah lil aqibah, bukan lil manfaah. Kalau lil manfaah kita buat ibadat, Allah boleh manfaat. Kita tinggal semayang, Allah mudarat. Tidak. Lam di sini lisayrurah lil aqibah. Tuan-tuan, kita semua buat amal saleh, manfaatnya kita boleh. Allah tak berhajat langsung, dia sedia kala dan qidam. Tuan-tuan, sedia kala dah, maha kuasa dan maha sempurna, tak ada kurang. Semua atas dunia tinggal semayang, tak puasa, sikit pun kuasa Allah tidak terjejah. Fa in tawallaitum, kalaulah kamu semua lawan Tuhan, fa'lamu annakum ghaira mu'jizillah, ketahuilah sikit pun Allah tak lemah. Faham ni? Sikit pun Allah tidak lemah. Tuan-tuan sekalian, kita sembah Tuhan, tak bertambah kuasa Tuhan. Sedia kala Allah maha berkuasa, kita lawan perintah Tuhan, tak berkurang kuasa Allah. Itu makna Allah tak berharap pada kita. Ada pun orang yang kalau orang sokong, dia naik, tak sokong, turun. Tu makhluk. Biasa. Siapa ketua kelas ni, kalau nak start cikgu tanya, asal habis kat tangan, dia pun jadi ketua kelas. Tahun depan ada atik dah, buat pekeng tak atik lah. Dia tuan-tuan sekalian, maknanya orang latih jadi ketua, orang tak latih jatuhlah. Itu makhluk, dia berhajat iftiqar pada orang. Boleh faham? Allah tidak. Jadi tuan-tuan, itulah tujuan hidup kita. Baik, ada orang faham liya'budun ini, tujuan hidup kita untuk beribadat. Lalu dia pandang skop ibadat, semayang, puasa, haji, sedekah, itu saja. Tidak. Liya'budun itu tuan-tuan untuk jadi hamba abdi. Hamba abdi dalam rumah, hamba abdi tempat kerja. Kita jadi bos, kita hamba abdi pada Allah. Kita jadi pekerja, hamba abdi pada Allah.
atas padang bola hamba abdi, la tanda hamba abdi, semua tepat. Wa huwa ma'akum ainama kuntum, Allah bersama kita di mana saja tempat kita berada. Faham ni? Jadi maksud hamba abdi sini apa makna tuan-tuan? Buat yang Allah suruh, tinggal yang Allah larang. Bukan payah pun. Allah kata wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Tidak ada perintah aku yang menyusahkan kamu, tak ada. Barang yang susah Allah tak perintah. Semuanya yang sesuai dengan fitrah. Cuma di sana yang menyusahkan itu nafsu kita. Yang menyusahkan amal soleh itu nafsu kita. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, tanda orang tu bahagia, kata Nabi dalam hadis ini, Allah beri kesempatan, izinkan dia buat amal saleh. Ini tuan-tuan, mari malam ni banyak ustaz duk ulang, bukan kerana hebat kita. Saya sampai masjid, tuan-tuan sampai di masjid boleh mayang maghrib berjamaah, bukan hebat kita, Allah pilih. Betul tak? Allah tak pilih, rasa cakap banyak lah. Pakai baju siap lah, bini kata bang, apa nama Alung nazak anu mung tembur balik kampung, dak dah mari masjid. Allah dak pilih. Ya marilah asbab apa pun, jika Allah tidak pilih. Siapa Allah pilih. Maka saat dibenar buat amal soleh itu tanda Allah pilih, tuan-tuan sekalian. Boleh faham ni? Maka bila Allah pilih buat amal soleh, itulah orang bahagia. Sebab tu dalam Quran bila sebut orang beriman mesti berekir amal soleh. Ya ayyuhallazina amanu innal ladzina amanu wa amilus salihat. Apa dah? Iman berekir amal soleh. Kerana mazhab Syafi'i dan pak mazhab tuan-tuan sekalian kecuali satu saja, walaupun satu tu hakikatnya pak samalah, menyatakan iman mesti ada tiga. Iman mesti ada tiga. Tiga ni tuan-tuan tolak tak kira iman, mesti ada tiga. Al-iqraru bil lisan, mengaku dengan mulut. Yang kedua tuan-tuan rahmati Allah, wat tasdiqu bil qalbi, hak mulut tu kata beriman pada Allah, hati juga begitu. Yang ketiga wal amalu bil jawarih, dan amal soleh yang dibuktikan dengan anggota tubuh badan. Itu tanda iman. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, bila Allah pilih, tolong syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh kerana di saat Allah pilih kita lagi tak embuh, Allah tak pilih lah lepas tu. Jadi tuan-tuan, sebab tu bila sebut hayya 'ala salah, kita sebut la haula wala quwwata illa billah. Bila tak ada daya, tak ada kekuatan, Allah izin siapa? Allah dah izin dah apa? Betul tak? Jadi bila Allah pilih tu tanda Allah kasih, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan, bila boleh buat amal soleh, itulah tanda bahagia. Dan hak inilah yang akan tolong kita hari kiamat. Bahkan amal soleh bukan tolong hari kiamat, atas dunia boleh tolong dah. Atas dunia boleh tolong. 3 orang lelaki yang tersekat dalam gua, tuan-tuan sekalian, masuk dalam gua, batu besar tutup. Ni bukan cerita dongeng, hadis sahih. Cerita dalam hadis sahih, tuan-tuan, masuk dalam gua 3 orang, batu besar tutup. Nak tubik mana? Nak tubik mana? Tak boleh pakai hak Tasrif Ramli buat cerita, tak boleh pakai tu cerita. Nyanyi so mata kaji tak terakat terang. Tu cerita tuan-tuan sekalian. Tak boleh tuan-tuan. Tak ada orang lain lah kata 3 orang ni, kecuali Allah tolong kita selamat. Allah tak tolong, tak boleh tubik. Ketika itu tuan-tuan rahmati Allah, 3 orang ini berdoa dengan bertawasul dengan amal soleh. Tawasul bermakna berdoa dengan perantaraan. Perantara ataupun kita panggil hari ni kabel. Ada kabel sedap sikit. Taklah begitu. Tuan-tuan, dengan Allah Ta'ala kita ni lemah, maka guna kabel. Wasilah. Yang Nabi duk sebut dalam hadis Mukhtarul Ahadis, utlubu minallahi ad-darajata wal wasilah. Nabi kata, minta dengan Allah supaya aku diberi darjat yang tinggi dan wasilah. Betul tak? Nabi suruh begitu. Tuan-tuan buat tak? Buat ke tak buat? Buat tak sedar. Buat sama tak sedar. Bila tu doa lepas azan.
wa ba'ashu maqamal mahmud alladhi apa nama wasyarafa darajatal aliyatar rafi'ah apa Allah mai paru-paru dak mari dari awal Allahumma hadini fi ma hadai doa kunut Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wad darajatal aliyatar rafi'ah. Ini siapa suruh minta? Nabi suruh. Sebab apa Nabi suruh kita minta Allah beri wasilah pada Nabi? Hak itulah yang akan digunakan oleh Nabi nak tolong kita. Dia panggil wasilah, perantara. Maka tuan-tuan, doa dengan perantara dibenar. Cuma khilaf ulama guna perantara orang, khilaf. Perantara amal soleh tak ada khilaf. Ya Allah, kerana guru, nama guru sekalian, terimalah doa aku ni, khilaf ulama. Ada sabalah lah ni. Ambil hak tak ada khilaf tuan-tuan sekalian, iaitulah guna perantaraan amal soleh. Ini dia benar, tak ada khilaf. Sepakat ulama benar. Guna kerana hadis sahih. Dalilnya ni hadis sahih. 3 orang lelaki ni menggunakan perantaraan amal soleh. Yang pertama kata apa? Ya Allah, tolonglah kat batu besar ni. Aku bertawassul dengan satu amal soleh, iaitu aku ada seorang ibu. Ibuku aku sangat kasih padanya. Ya Allah, selagi ibuku tidak makan, aku tak akan makan, dan isteri anakku tak akan makan. Setiap hari aku akan perah susu unta, dan setiap hari itulah anak dan isteriku serta aku tak akan sentuh susu itu kecuali mau aku minum dulu. Ya Allah, ini amal soleh yang aku buat ya Allah setiap hari. Tiba-tiba suatu hari balik ke rumah, ibuku sudah tidur, anakku lapar, isteriku lapar. Ayah lapar ya. Bini kata, bang, ceruk ni perut ni macam-macam lagu tu kata bini. Suami kata, no way man. Jangan carilah hadis tu, saya reka tu. Tuan-tuan, makna tidak lah. Tidak. Tidak. Tak boleh, mak tak minum lagi. Bini kata, dah lejah. Anak tu dah lejah, tok tidur, kari tahu. Ayah dia kata, tak boleh. Tak boleh. Ini amal yang Allah, yang ayah istiqamah. Tok mu tak minum, mu tak boleh minum. Mak tak minum, awak tak boleh minum. Dia kata ke bini dia, tunggu apa esok. Tidurlah kedua isteri dan anaknya dalam keadaan kelaparan. Esok mak dia bangun, mak ni susu malam ni mak tidur dah. Mak dia pun minum, suka kenyang, baru anak isteri dia minum. Ya Allah, kalau mau terima amal solehku ini ya Allah, tolonglah akak batu hak tutup gua ni ya Allah, dengan izin Allah. Qaddarallahu masya Allah. Boleh buat apa saja tuan-tuan. Ada soal ke batu tu, bumi ni Allah boleh hogeh. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Tunggu sampai masa kat Allah hogeh bumi ni tuan-tuan sekalian. Bumi Allah boleh hogeh. Batu tu nak alih mudah, semua meter. Lalu diangkat batu, bergogeh tuan-tuan sekalian, terangkat batu itu, tapi tak boleh nak tubik lagi. Boleh jadi 3 orang ni tubuh macam saya dah tuan-tuan sekalian, tak boleh nak tubik lagi. Hak terangkat tu sikit. Ada 2 orang ni. Hak nombor 2 pula. Ya Allah, aku bertawassul dengan amalanku. Aku punya seorang sepupu saudari perempuan, comel, za jamalin wa mansabin, comel wajahnya, keturunan mulia, comel. Aku ada rubah nak berzina dengan dia, tapi dia menolak. Satu hari dia perlukan bantuan, lalu ditawar padaku, tolonglah aku sanggup gada tubuhku untuk kamu. Ketika itu ya Allah, mari rasa gementar, takutku pada Allah, kepadamu ya Allah. Ketika itu memuncak, aku tolak ajakannya, aku tembak lari, kata lelaki ini, aku takut padamu ya Allah ketika itu. Dia tuan-tuan, orang takwa dia bukan tak mau buat maksiat, bukan. Ni semua kita ni semua ada nak rasa nak buat maksiat. Jangan salah faham, orang beriman tak mau buat maksiat, tidak, ada nak. Tapi beza beriman dengan tidak. Hak ada beriman tidak ada halangan, langgar langgar. Hak ada iman dia ada halangan, Allah marah. Mari rasa takwa, boleh faham itu bezanya. Lalu ya Allah, kalau mu terima amal salehku ini, meninggalkan dosa besar yang kamu murka, angkatlah batu ni ya Allah. Dengan kuasa Allah bergegar tuan-tuan, terangkat batu tu.
Seorang lagi, yang ketiga paling akhir, dia kata pun, ya Allah, tolonglah ya Allah, aku bertawassul dengan amalanku ini, aku adalah seorang majikan, seorang bos, aku ada pekerja, ladangku besar, pekerjaku seorang ni ya Allah, dia pekerja cukup dah sebulan, sampai waktu nak beri gaji dia tembak lagi hilang, tak tahu pergi ke mana. Tapi duit gajinya aku tak guna ya Allah, kerana itu haknya. Orang beramal dengan Islam, Nabi kata kalau ambil khidmat orang kena beri upah wajib. Faham tak? Upah ni betul-betul kawan tu Bangla, Rohingya ikat batu, ni tak upah, tuan-tuan, tak boleh. Walaupun di Rohingya, di manusia ke tak? Manusia. Binatang kita buat nyanyi Allah marah. Binatang kita tunjuk ikan, dia tengah lapar kucing, kita pun tunjuk ikan, kucing. Kita tunjuk ikan depan, kucing pun mari, beli diri lah, kita kata mana. Tuan-tuan sekalian, ketika itu murka Allah lah ke atas kita. Kucing tak boleh buat gitu. Kucing tak boleh khianat, tuan-tuan sekalian. Apatah lagi manusia. Ambil khidmat dia, tiba-tiba tak upah. Namu ikhlas tak tunang aku ikhlas kan? Ikhlas je upah ni sedap gamak. Dia kena ikhlas, beri sebaik mungkin, tuan-tuan. Adapun kita kena beri ganjarannya. Boleh faham ni? Maka ganjaran ni ya Allah, aku sifat, aku tak guna walau seposeng. Aku takut padamu ya Allah. Ni amanah aku kepadanya ya Allah. Aku tunggu tak mucu-mucu, tunggu tak mucu-mucu. Akhir sekali aku beli kambing 2 ekor. Kambing 2 ekor, biok. Tunggu dok siapa-siapa dok mucu-mucu, siapa penuh suti kandang kambing. Akhir sekali muncullah budak ni, tuan ingat tak saya itu? Budak ingat tak? Ingat tak gaji saya? Dia ingat nak ambil itu. Tuan dia kata ada gaji munutah. Ditunjuk ke arah ladang yang penuh kambing. Mu ambil belaka, jangan tinggal walaupun seekor. Tu hak mu belaka. Ya Allah, kalau amal soleh ni mu terima, amanah aku padamu ya Allah, takut aku padamu ya Allah, mu terima, akaklah batu ni Allah pun akak berok, boleh tubik 3-3 atas dunia Allah balas. Faham tuan-tuan sekalian? Ini amal saleh. Apatah lagi hari kiamat. Hari kiamat PT kita bukan RM, bukan USD. PT kita pahala. Buat belanja esok hari kiamat pahala lah. Faham tak? Pahala itulah yang jadi PT. Sebab tu tuan-tuan, RM, ringgit Malaysia, dah so hari kiamat pergi Thailand tak laku dah. Saya duduk Mesir tuan-tuan, cari di papang apa nama, di money changer, sarafah dia panggil, ni papang senara, nak senara PT tukaran, tunjuk RM tak ada ditukar. Maknanya tuan-tuan, kalau bawa PT Malaysia pergi Mesir, tinggal situ lah kocek, tinggal situ lah gobok. Kena tukar dulu di airport tu, tukar ke USD dollar. Siapa Mesir tukar pula Egyptian pound, berapa kali rugi dah situ, baru boleh belanja. Begitu juga PT kita atas dunia, tak boleh belanja di nung. Kena tukar dulu, money changer Allah Ta'ala, tukar jadi pahala, barulah boleh belanja. Boleh faham tuan-tuan jadi tuan-tuan, amal soleh itulah pahala kita hari kiamat. Tiba-tiba ajibtu minan nas, kata Imam Ghazali, aku pelik dengan manusia. Hak tempat dia singgah bersungguhnya kerja, hak nak pergi duduk lama langsung dak awak bekal. Faham tak? Hak tempat singgah ni bersungguhnya kerja, tak ada masalah. Yang masalah nombor 2 tu, hak tempat kekal langsung dak cara. Nu hak kekal hari kiamat nu tuan-tuan, khalidina fiha abadah. Kalau masuk syurga kekal, neraka kekal. Dah ustaz bukan Allah Ta'ala je kekal. Anak awak mana tuan-tuan? Ada ke orang tanya gitu? Kan Allah Ta'ala je kekal, dah berapa hari kiamat kekal? Tuhan enggak? Tidak. Allah ni baqa yang azali. Ada pun hari kiamat ni kekalnya itu aridi, mendatang. Kerana Allah kata, hei kiamat, mu kena kekal. Kekal lah ia. Bukan kekal sejak sedia kala. Kekal sedia kala Allah maka kekal lah hari kiamat sebagai darul jaza, ni darul ibtila, darul jaza. Kita duduk ni negeri ujian, negeri balasan.
Maka negeri ujian ada hukum taklifi, wajib, haram, sunat, makruh, haruh. Lalu 5 ni. Mati siapa je ditengkok nyawa kita, habislah negeri ibtila, putus rukan habis segala 5 hukum ini, tak ada hukum dah. Tunggu negeri balas pula. Cuma hak kita rusing 2. Kalau ada tak apa. Balas syurga belaka tak apa. Ni neraka ataupun syurga tu kita bimbang. Maka tuan-tuan rahmati Allah, pitih nak belanja dinu adalah amal salih. Maka Nabi kata apa nama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yatbi'ul mayyit salasah. Mati je hamba Allah, 3 barang ikut dia. Tuan-tuan, mati je kita kat gini, 3 barang ikut kita. Ahluhu, yang pertama ahli keluarga. Maluhu, yang kedua hartanya. Amaluhu, yang 3 amalnya. Fayarji'u usnan, 2 balik semula. Isteri, anak pinak balik. Dia kata sayang ke mana pun dia balik, tak tunggu terang. Isteri kata, abang bangunlah, janganlah tinggal saya. Cik bangun sungguh. Contoh, cik bangun, berapok je lagi. Tadi suruh bangun. Panak, dia kata abang bangunlah, kata tak mau tinggal saya, kata nak sehidup semati, bapa abang tinggal saya dulu. Cik kita bangun sungguh. Berapok lagi tuan-tuan sekalian. Maknanya apa tuan-tuan rahmati Allah? Ni balik. Maluhu balik. Fa baqiya wahid, sekekal dengan kita, teman kita, amal salih. Nampak atas dunia dulu asar mari masjid, waktu teman Zuhur mari masjid. Dak dang 5 pak. Nampak dak dang pak 3. Faham? Ma la yudraku kullu la yutraku jullu. Barang dak boleh belaka jangan tinggal belaka. Dak dang Zuhur gaduh asar. 2 ni rasa tak ada alasan ni, garik ngisa alasan dia agak-agak. Waktu berdana tuan-tuan sekalian. Ni kena ada 2 ni. Cuma kata ulama, kalau tak boleh hang tinggal ya boleh. Waktu itu biarlah waktu asar. Waktu asar. Biasanya orang Melayu kita masjid rumbu harim dia. Harim dia pula dah. Peristiwa apa? Bulan Sya'ban, malam nisfu. Betul tak? Nisfu Sya'ban. Orang mana kata sepu, semua liuh dah. Tuan-tuan sekalian. Nisfun, separuh Sya'ban. Rumbu masjid seorang. Habis kuih dia lah kelopak tikang, dak nopak ada jerebah, pecek cah ada lah tuan-tuan. Malam nisfu Sya'ban. Molek tak molek? Molek terus kan, tak ada masalah. Yang masalahnya AJK masjid tu kena besar, dah masjid kita esok tak ada mula. Malam tu benar. Ini tuan-tuan rahmati Allah. Ulama kata hadis berkenaan nisfu Sya'ban ni khilaf ulama. Ada hak dak khilaf apa kita tak kejar. Kita kata apa ramai nisfu Sya'ban ustaz, malaikat tu qasyih ustaz. Tu kita mari yang. Rupa-rupanya tuan-tuan hadis sahih, malaikat tu qasyih bukan nisfu Sya'ban. Sekadar bukan saja nisfu Sya'ban, nak hari. Waktu asar. Subuh dan asar tuan-tuan sekalian. Rupa-rupanya malaikat orang yang mari waktu asar semayang di masjid, malaikat naik tu qasyih, Allah tanya hamba ku buat apa? Dia tengah mayang asar, malaikat cerita. Malaikat cerita hak dia tengok paling akhir waktu asar. Bab tu Syekh Daud Fatani menyatakan yang dimaksudkan hafizu ala salawat was salatil wusta. Jagalah kamu 5 waktu semayang ni betul-betul, lalu diulang sekali lagi. Dan 2 kali ganda kena jaga salatul wusta. Ada ulama kata isyak, ada ulama kata subuh, ada kata asar. Syekh Daud Fatani yang kita belajar Muniyatul Musalli kata waktu salatul wusta itu asar. Jadi tuan-tuan, marilah rumah Allah ni modal besar esok-esok. Faham tak? Modal besar, rahmat Tuhan tahu besar. Mari masjid ni tuan-tuan sekalian. Ni ajak semua anak-anak, ajak orang kampung tuan-tuan, mari jemaah masjid surau, pahalanya besar. Bani Salimah sampai kanser minta pindah. Bani Salimah zaman Nabi dia duduk jauh. Masjid Nabi dengan Bani Salimah punya perkampungan jauh. Tapi 5 waktu ada umur. Lalu dia kata ke Nabi, ya Rasulullah, kebetulan ada tanah kosong tepi masjid, ejahkan awak kami melihat. Dia tak main ejah dengan pengungsi PKK. Dia ejah dengan ketua negara lalu.
Faham tak? Tidak jangan pengurusi masjid, pengurusi PKK. Ya jangan ketua negara lalu. Nabi kan ketua negara. Faham tak? Kebel tuan-tuan sekalian. Dia kata, ya Rasulullah boleh ejah tanah tepi sejik. Bila ditanya begitu, Allah pun turun ayat. Yang kita apa, wajib apa? Surah Yasin. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Betul tak? Surah Yasin. Allah turun lalu ayat wa naktubu ma qaddamu, kami tulis pahala-mu mari masjid tu 27 tu jemaah masjid tu dak pergi. Tubik tu tulis dah, tubik rumah tu. Pakai baju nak pergi masjid tu tulis dah. Kalau kata pakai baju siap dah, tuan-tuan dah masuk start motor dah hidup, start tak dah hidup, dah boleh nak pergi. Tulis dah pahala. Faham tak? Tulis dah. Dan berapa langkah? Satu langkah satu. Nah, ingat umat Nabi Muhammad tidak ada pahala satu. Tuan-tuan tolong ingat malam ni, umat Nabi Muhammad Allah tak pernah beri pahala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tak ada. Paling kurang 10. Dalil ayat Quran, likulli hasanatin bi'ashari amsalihah. Setiap kebaikan paling kurang Allah balas 10. Mari hadis Nabi pula, Mukhtarul Ahadis cerita, wa maha anhu asyara sayyi'at. Setiap kali Allah beri 10, wajib Allah iringi 10 keampunan dosa-dosa kecil. Boleh faham Baik, wapa lakuh mari. Allah pun sambung belakang, wa asarahum, dan kesang tapak kaki Bani Salimah kan padang pasir. Madinah itu padang pasir, mana ada jalan tar, highway tak ada lagi masa tu. Tuan-tuan sekalian, padang pasir. Bila berjalan ada kesang tapak kaki. Maksud asarahum itu kata ulama, lagi mana kesang tapak kaki itu dah hilang, lagi itulah pahala berjalan dan dosa diampun berjalan, lagi itu dah hilang. Dah cik kita ngelak ustaz, awak semi dia kekal apa bila-bila ada tu si Allah Maha tahu lebar ada orang ngelak ada tuan-tuan sekalian. Maknanya surah Tuhan lah. Allah beri. Bani Salimah kata apa? Ya Rasulullah, cancel, tak jadi pindah jauh ke jauh nampak naknya kelebihan itu. Ni bekal isyak-isyak. Faham tak? Apa ustaz sebut mayang lain nombor 2, ru'usul ibadah, bapak segala ibadat sembahyang. Itu saya sebut sembahyang dulu. Ada boleh jaga hak ni, insya-Allah hak lain Allah akan beri hidayah dan taufik. Hidayah kadang-kadang ada dah, taufik tak ada. Hidayah apa makna? Tahu mari dengar boleh pahala, tapi tak ada kekuatan nak bangun nak pergi, tu tak ada taufik. Tuan-tuan tahu majlis ilmu agama besar pahala. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Dia angkat darjat orang duduk dalam majlis ilmu beberapa darjat. Abdullah bin Abbas kata, berapa darjat Allah angkat? 500. Satu kedua 500 tu, satu kedua jaraknya kata Abdullah bin Abbas langit dan bumi. Subhanallah, besarnya darjat orang duduk majlis ilmu. Tahu tapi tak gerak nak pergi, tak ada taufik. Siapa ada sekarang? Itulah orang yang ada hidayah dan taufik. Ada hidayah dulu baru taufik. Ada taufik dulu baru hidayah. Memang itu Indonesia. Taufik hidayah. Jadi tuan-tuan sekalian, hakikat ada tak masalah pun, tapi biasanya Allah akan beri hidayah, lalu dia diikuti dengan kekuatan, keizinan daripada Allah, dia panggil taufik. Jadi tuan-tuan, hak tu paling besar. Maka kalau Allah izin besarnya nikmat, baik dak boleh 5 pak, betul tak? Pak tu biar ada asal, dak boleh pak 3 biar ada asal, dak boleh 3 2 biar ada asal. Cuba dak boleh nak warna, jangan pula dak pergi main jemaah dak sembahyang, jangan. Jadi tuan-tuan sekalian, hak itulah yang afdal. Itu antara contoh boleh faham maka tuan-tuan, saat Allah izin kita buat amal ibadah, itulah tanda Allah sedang kasih kepada kita. Habis. Yang ketiga, tanda orang itu masuk daripada al-afiyah, orang yang baik, orang yang bahagia, yang sejahtera sisi Allah. Warizqu minal halal, Allah izin dia dapat rezeki yang halal. Allah mudahkan dia cari rezeki yang halal. Tuan-tuan, cari rezeki halal ni bukan sunat. Kita orang lelaki bukan sunat, faridatun.
Talabul halal faridatun ala kulli muslim. Mencari rezeki yang halal itu wajib bagi setiap yang Islam, terutama yang bergelar suami dan ayah. Bila menikah tuan-tuan, kata Nabi dalam bab nikah, ya ma'syaras syabab, hei orang muda. Ni pelik kan? Hadis lain biasa umum, ya ayuhan nas, ataupun ya ayyuhallazina amanu, an-nida dalam Quran. Tapi bab nikah, ya ma'syaras syabab, ya orang muda. Maknanya Nabi suruh menikah kalau boleh zaman muda, zaman muda. Nak menikah tak ada apa jodoh dia tu tak apa. Maka tuan-tuan rahmati Allah, orang muda kata, hei orang muda, kata Nabi, iza ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Siapa di kalangan anak-anak muda yang ada istita'ah, kemampuan ke atas satu perkara yang dipanggil al-ba'ah. Ulama takwil ba'ah tu apa makna? Balik kitab fiqh tuan-tuan, balik syarah hadis, ba'ah itu mu'anun nikah. Mu'anun nikah. Apa makna mu'anun nikah? As-sukna wan nafaqah. Maka orang yang menikah, ada isteri, ada anak, dua ni wajib tuan-tuan. Tempat tinggal kena ada, sewa ke beli itu bak itu cukup anda. Yang pasti kena ada tempat tinggal, wajib. Yang kedua tuan-tuan rahmati Allah, nafaqah. Maka nafaqah ada dua, zahir dan batin. Zahir pakaian, zahir juga makanan dan minuman, keperluan asas. Yang kedua batin, jima dan juga ilmu agama. Ini tanggungjawab kita. Maka di antaranya rezeki yang halal. Tuan-tuan, suami keluar pagi balik petang, niat kerana Allah cari rezeki halal untuk anak isteri, pahalanya berjalan sampai balik, dosanya diampun sampai balik. Syarat niat. Itu ya. Sebab tu saya kata ibadat bukan sembahyang saja. Ibadat ada dua, khusus dan umum. Ibadat ada yang khusus, sembahyang, puasa, zikir, baca Quran, itu kena buat. Ada juga yang umum. Tuan-tuan, bila gabung dua ni rupanya 24 jam ibadat belaka. Umum ni apa makna? Main bola ada ibadat. Kenapa nak sihat, nak buat amal saleh. Tuan-tuan, jogging jadi ibadat kerana Allah. Keluar pergi kerja jadi ibadat. Tidur jadi ibadat. Kalau tidur untuk dapat tenaga yang diperintah oleh Allah. Tidur waktu malam, tidur waktu sebelum zuhur sekejap yang diperintah oleh Nabi, namanya qailulah, jadi ibadah. Ni faham? Dah start tidur masa kuliah saya. Ngatuk sangat tidur tak ada masalah. Ulama kata tidur dalam majlis ilmu lebih mulia daripada jaga luar majlis ilmu. Faham tak faham? Mulianya majlis ilmu, tidur majlis ilmu lebih mulia daripada jaga luar majlis ilmu. Ini perbandingan hebatnya majlis ilmu, bukan nak suruh tidur. Faham? Tapi kalau ngantuk sangat, tidur tak ada masalah. Kalau guru saya tuan-tuan tidur, ada mau ngantuk nak kata apa lagi? Saya nak tanya tuan-tuan, lapar obat dia ni? Makanlah. Tak usah payah-payah pergi farmasi ni obat lapar, minta obat lapar. Hak kerja farmasi kata, aku tak apa je dah. Lapar makanlah. Tu obat dia. Tidur apa obat dia? Tidur. Ngantuk apa obat dia? Tidur. Jadi tuan-tuan ngantuk tidur tak ada masalah. Itu saya tak marah. Sebab zaman belajar saya tidur kau dah. Tuan-tuan sekalian tak percaya tanya tok guru fiqh saya. Hak duk mengajar tuan-tuan Ustaz Asang. Antara tok guru fiqh al-Iqna' Ustaz Asang nak mengajar. Hak mengajar masjid tuan-tuan. Ustaz Asang. Ghafarallahu lahu wa rahamahullah. Mudah-mudahan Allah rahmati guru saya, ampun dosa-dosa mereka, amin ya rabbal alamin. Dia buka kitab Iqna' saya wah hidup depan. Faham? Aku tidur lalu. Tapi selah kita ni bijak, tidur pun kena bijak. Ni tidur dak bijak langsung musri macam helikopter dak bijak. Tidur biar bijak, biar tak apa. Salah seorang ustazah ilmu nahwu Hajjah Amnah, saya nak murid bangsunya di Semazah Tah Batu Uruk tuan. Saya nak murid bangsu. Lepas dia ajar saya, bersara. Hajjah Amnah, mudah-mudahan Allah ampun dosanya, angkat darjatnya, Allah rahmatinya, amin ya rabbal alamin. Hajjah Amnah.
Kalau masa dia dimarah ngak tidur, dia dah tidur belaka, mau makan nasi tukang masak tak minyak selendar ke kenapa dah ayat dia tu dah dia tuan-tuan sekalian makna apa tidur habis dia kata tidurlah ke Muzani seorang tak tidur mana tidur kau api pijak gini nak ada apa tidur gitu bila ustazah kata Muzani seorang tu baru tu ni tak bijak langsung dia tu apa musai dah cari kata selengar tuan-tuan nak khabar besar majlis ilmu tidur majlis ilmu lebih besar daripada jaga luar majlis ilmu. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, ada orang tuan-tuan mari kuliah saya, tuan-tuan ingat dekat jauh je nak ngajar ke Lebrang tu mari kuliah dah letih baru ni saya kuliah Masjid Wakaf Tapeh salah Tuan Haji mari mana dia kata bangun donah saya tak karung itu bangun donah Wakaf Tapeh dah mari kuliah ustaz sanggupnya mari tuan-tuan rahmati Allah ada seorang pakuatang lagi jadi kalau dia mari tak pelik tak pelik. Jadi tuan-tuan rahmati Allah tak pelik lepas kakak abang dia jauh lagi bak tidur ni jadi tuan-tuan rahmati Allah, mulianya majlis ilmu nak khabar tuan-tuan rahmati Allah, tidur majlis ilmu lebih besar daripada jaga dia luar majlis ilmu kerana di poin lari jauh ngau ingat tak kalau dah ingat nak kita lain ingat tak jaga ingat kena seperti jadi tuan-tuan rahmati Allah kerana ni lupakan sajalah kita balik mula kepada warizqu minal halal. Allah Ta'ala izin untuk kita dapat rezeki yang halal. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, suami yang cari rezeki sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba ramanya akhir zaman orang lelaki yang memalukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pandang nikah nafkah tak beri nafkahnya tidak beri tuan-tuan. Ramai mana hak mengadu apa kau ustaz suami kita dah ajawi nafkah daripada nikah saya kata tak beri nafkah je tak sembahyang macam tak puasa lah, dosa besar jadi tuan-tuan rahmati Allah wajib maka saat kita dapat izin oleh daripada Allah dapat rezeki yang halal itulah tanda Allah kasih pada kita. Dan saat kita cari rezeki halal Allah beri tak banyak, tiba-tiba ada jalan nak dapat hak banyak tapi haram, kita tak embuh, itu tanda Allah kasih kena terus boleh terus kembang tu terus tapi tunggu dia berhenti bagus ni laju ada masjid lama 15 minit lama dia tuan-tuan sekalian Allah beri izin cari yang halal dan tak ambil yang haram, itu tanda Allah kasih. Ni faham jadi tuan-tuan rahmati Allah, ingatlah kesan rezeki yang haram itu kalau masuk dalam perut la yakuluhu illa an-nar, hak makan tu nampak nasi, hakikatnya api neraka. Kita kata warna orang rumah payah nak dengar nasihat, kita nasihat sepatutnya balas 8 juta patut warna anak payah nak dengar nasihat, banyak habis motivasi dah tu, habis keng dah tu, pakai keng pokok keng anak mana tuan-tuan sekalian tak jadi macam antara punca yang kena cek sumber rezeki sumber rezeki. Jangan awak main Abu Bakar sampai terliuk mata, Sayyidina Abu Bakar terliuk matanya, korek anak tekuk tambuh makanan yang haram masuk dalam perut. Dia haram ni ada dua, haram li zatihi ataupun haram zati dia panggil, ataupun haram li ghairihi. Haram zati orang kita tahu, babi itu haram zati, dirinya haram. Haram li ghairihi, nasi lemak halal tapi pitih tu haram. Faham tak? Nasi minyak halal, pitih tu beli nasi minyak haram tuan-tuan sekalian. Maka hak ni tolong kena jaga. Selalu saya cerita tuan-tuan rahmati Allah, ada sahabat kita kerja driver, dia kata apa hukum ustaz, sahabat-sahabat saya biasa main bay ni, tipu keling. Tipu keling. Kereta rosak, kereta bawah dia rosak 200
Nyekeling dengan Cina, pakat dengan Cina 2,000. Boh ada hal ayo. Faham tak? Di situ ada gharar, penipuan. Cina ambil 200 boleh 1,800. Dia kata mu tolong aku ambil 300 lagi. Buat balik di rumah 1,500. 500 buat beli handset baru ke bini. Oppo mana? Tuan-tuan sekalian. Handset baru mana? Suka sayang abang, I love you. Sayang. Hak bini pegang tu api neraka Jahannam. Sumber yang haram, tuan-tuan sekalian. Buat jalan anak, mari jauh pergi jalan ayah. Sukanya anak, tuan-tuan janganlah khianat anak isteri kita, siang ke mereka. Sukanya anak ayah ajak pergi KFC, tak suka apa. Faham tak? Suka anak pergi KFC, rupa hak dia makan ayam, hakikatnya rezeki haram, api neraka masuk dalam perut. La haula wala quwata illa billah. Ni tuan-tuan sekalian, boleh faham ni? Ulama kata antara hak manusia tak takut hari kiamat, akhir zaman, makan yang haram jadi biasa. Tuan-tuan, kalau makan haram dah jadi biasa, masuklah perut, antara akibatnya ayat Quran, hadis Nabi dah akan tembus dah. Ceritalah hari kiamat, azab kubur, kenapa rakyat cerita apa barang tak apa, dah tembus dah. Ayat Quran masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kena molek masuk telinga kanan, U-turn mula, keluar kot ni pula. Tuan-tuan sekalian, tak beri kesan apa-apa. Tuan-tuan rahmati Allah, itu akibat daripada biasa makan yang haram. Abu Bakar balik rumah, biasa dia tanya mau beli mana, tanya khadang, dia mau beli mana makanan ni. Tiba-tiba nak jadi cerita, sehari itu tak ingat nak tanya, makan dulu. Pas makan dah selesai dah, baru tanya mau beli mana kemar susu ni. Kadang dia kata hak ni pitih zaman jahiliah, wak tenun nasi. Tenun nasi ni haram, dosa besar, sama haram seayat dengan arak, judi, sembah berhala, tenun nasi. Betul tak? Surah Al-Maidah. Abu Bakar buat apanya? Ambil jarinya, jolok anak tekuk sampai terbeliok mata, tuan-tuan sekalian. Aku tak rela walau setitik air susu haram masuklah perut. Aku tak rela walau satu biji gandum yang halus masuklah perut aku daripada yang haram. Subhanallah. Faham tuan-tuan maka saat kita berasa cukup dengan yang halal, menolak yang haram, itu tanda Allah kasih pada kita. Kalau penuh ambil taubat, taubatlah lagi masih ada, selagi peluang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sianglah kasihlah pada anak, kasihlah pada isteri yang sangat kasih pada kita, tiba-tiba kita khianat padanya, beri yang haram kepada mereka, wal a'yazubillah. Habis tuan-tuan sekalian. Yang seterusnya kata Nabi, tanda orang itu bahagia, was-sabru ala syiddah, diberi kesabaran oleh Allah ketika berhadapan dengan kesusahan dan ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sifat yang payah, waktu balasannya syurga. Allah uji, sabar. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara khususiyah umat Nabi Muhammad SAW disebut dalam tajzibu atrafil hadis, kata Nabi, tidak ada pada umat lain, umatku saja yang ada saat diuji keluar daripada mulutnya kalimah istirja, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ni umat Nabi Muhammad dia, umat dulu tak ada. Allah pun gazet dalam Quran, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ini kalimah agung, kalimah orang beriman. Kami milik Allah, dan seluruh apa yang ada pada kami ni milik Allah. Allah beri pinjam, bila-bila Allah boleh ambil. Tapi orang Melayu kita inna lillah, siapa dia matilah dia. Tuan-tuan, inna lillah bukan untuk orang mati, untuk apa saja musibah. Anak kita, bini kata anak abang jatuh motor, inna lillah. Cucu pitu tangan lekat di pitu, inna lillah. Apa saja musibah Allah ajar sebutlah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Mengembalikan apa yang Allah beri pinjam pada kita pada Allah, baru tenang. Waktu tuan-tuan orang Islam, orang mukmin, dia tenang ni, kerana sedar ujian bagi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik tuan-tuan rahmati Allah, manusia kalau dia kasih
dia beri. Kau dia kasih kau beri. Allah kau kasih kau uji. Nak cakap abang ni bimbang ni, takut Allah uji kita tuan-tuan sekalian. Tapi mintalah pada Allah jangan la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan uji kami apa yang kami tidak mampu. Itu saja. Ada pun tanda Allah kasih, dia uji. Tuan-tuan, kalau Allah kasih tu diberi, Fir'aun Allah kasih kali. Kalau Allah kasih diberi apa kita nak, Fir'aun Allah kasih kali. 500 tahun tak rajin sakit kali habu. Fir'aun 500 tahun demam tak rajin rasa sesema, dia tak tahu. Tak usah tanya, dia tak tahu. Demam dia tak tahu benda. Apatah lagi puasa lagi tak tahu. Tuan-tuan sekalian, puasa cekar kaki tak tahu. Tuan-tuan, kenapa Allah beri dia sihat 500 tahun? Siapa tahap dia lupa diri, dia buat jenayah paling besar. Fahasyara fanada, dia kumpul maknya pengikut-pengikutnya, orang-orang kampungnya, orang negerinya, dia kumpul lalu dia umum pengumuman yang menggegor arah Allah Ta'ala. Kanja habis, malaikat kanja, setan pun kanja. Setan tu tuan bukan kejut beruk tu, kejut dinosaur tuan-tuan sekalian. Dengar apa yang Fir'aun kata, faqala ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan paling agung. Setan karung setan. Setan kata, aku lawan Nabi Adam, ya Allah Ta'ala aku tak lawan. Aku tak pernah mengaku aku Tuhan. Ni mengaku Tuhan. Ini tuan-tuan, makna beri tu bukan semestinya Allah kasih. Ada yang Allah beri, Allah kasih ada, tapi tak semestinya. Maka tanda Allah kasih, Allah uji. 3 minggu tak pergi masjid, Allah pun tegur, nega tak apa laku. Allah kasih tu. Faham tak? 3 minggu tak pergi kuliah, tuan-tuan sekalian, Allah pun tegur demam. Allah kasih tu. Lara anyu, Allah pun beri sakit, itu tanda Allah kasih. Faham ni? Tanda Allah kasih. Allah tak kasih ni tuan-tuan, dia beri, bila dia tegur, kak senjah yang itu dia panggil istidraj. Sebab tu tuan-tuan, kita kena hati-hati pemberian Allah. Yang pertama dipanggil nikmat, yang kedua dipanggil istidraj. Istidraj nak kenal ke mana? Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan istidraj kamu dalam keadaan kamu tak sedar. Kau dak mayang, kau maju. Kau dak puasa, kau sedap hidup, kau kaya. Dia pun berasa sedap. Allah pun lok kan senjah yang wala ayazubillah. Jadi Allah kasih, Allah uji. Cuma kita minta jangan uji apa yang kita tidak mampu. Sayyidina Ali kalau nama dak hakik pusing. Sayyidina Ali sehari orang miskin dak hari minta sedekah ni pusing. Mesti ada orang miskin mari minta. Sehari orang miskin dak hari dia kata, Allah dah ingatkan aku ke warna ini. Tu tuan-tuan, boleh faham Sebab tu kadang-kadang bila orang mari minta sedekah tu asbabnya. Hakikat pandang hakikat, Allah nak tengok kerkuk tak kerkuk. Allah nak tengok. Pergi waktu bit pitih bank, ada orang duduk tunggu tepi pintu tu. Waktu bit 18,000 lah kalau boleh widui. Betul tak? Widui Allah nak tengok. Allah nak tengok. Orang yang meminta, Allah ajar jangan minta. Nabi ajar jangan minta usaha dengan kudrat diri sendiri. Adapun kita yang diminta, hakikatnya Allah nak tengok tuan-tuan sekalian. Maka paling kurang Allah cerita dalam surah Ad-Duha, fa ammas sa'ila fala tanhar. Orang minta jangan tengking, tak ada kata tak ada, molek sudah. Itu tanda. Jadi Sayyidina Ali sehari dak hari pusing. Lama dak sakit pusing. Allah dak ingatkan aku ke gua ni. Betul tak tuan-tuan? Kita masa sihat dak ingat. Kaki dua tak kata Allah. Betul tak? Kaki dua tak atas baru Allah. Masa sihat tak sedar. Kalau teruk pergi sakit pun tak sedar, tu tak tahu nak kata apa. Dia faham Jadi tuan-tuan, Allah uji, walanabluwannakum, kami uji kamu hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirun, sehingga dengan ujian itulah kami dapat tapih siapa benar-benar orang yang mujahadah dan siapa benar-benar orang yang sabar. Dia faham kalau tak uji tak tahu. Air sungai tuan-tuan tenang dalam apa tak tahu. Jangan terjun dulu, uji dulu.
ambil batu suntik lepo kum rupanya tubik habis bewok komodo tubik habis dah bewok tuan-tuan sekalian tubik habis baru tahu manusia begitu bila uji Allah tak tahu lagu mana keadaan kita. Akhir sekali tuan-tuan, jangan rusing, muka rusing dah belaka tu. Nak habis dah tuan-tuan. Akhir sekali malam ni, kata Nabi yang paling akhir, kalau Allah kurnia, kita lah orang bahagia. Wasyukru ala ni'mah, bila diberi nikmat syukur. Dah Ustaz kata 10 tadi, 5 hak atas dunia, 5 lagi hak hari kiamat. Hak 5 hari kiamat ni bila? Tak tahu. Sambung akan datang lah. Kuliah bila lah Ustaz bulan depan? Bukan, tak tahu bila. Wallahu a'lam. Tuan-tuan sekalian, kita berhenti sinilah. Hak nombor 5 ni. Baik, yang paling akhir kata Nabi, tanda bahagia atas dunia, Allah bagi dia syukur. Ni orang bahagia. Bahagia sebenar bukan piti banyak. Piti banyak tak rasa tak cukup umur, tak bahagia juga. Allah bagi dia syukur. Ada sifat qanaah. Sayyidina Ali kata 4 ciri orang bertakwa. Nombor 3 apa kata Sayyidina Ali? Ar-ridha bil qalil. Redha mana Allah beri walaupun sikit. Itulah kaya paling besar. Kaya paling besar Allah beri apa? Redha. Dia usaha banyak tu redha, usaha lagi banyak tu redha. Itulah orang yang bahagia. Jadi tuan-tuan, cara nak syukur lagu mana? Cara nak syukur lagu mana? Yang pertama, pandang semua daripada Allah, jangan pandang kita. Semua pemberian pandang dari Allah, jangan pandang kita. Yang kedua, Nabi ajar unzuru ila man asfala minkum, tengok orang yang lebih rendah, jangan tengok yang lebih tinggi. Tengok lebih rendah. Tuan-tuan rahmati Allah, kita pakai potong sagar je, orang lain naik motor. Kita naik motor je, orang lain naik basikal. Bila pandang begini, mari rasa syukur. Krisis yang paling teruk dalam 100 tahun, paling teruk adalah berlaku di Yaman sekarang. Yaman, kelaparan, kebuluran. Tuan-tuan, sahabat-sahabat saya Yaman baru berlepas menghantar sumbangan kepada rakyat Yaman. Tuan-tuan, kebuluran yang dahsyat, tiap hari mesti ada orang mati. Syria, wilayah Halab dikepung tuan-tuan, tak boleh masuk makanan luar, tak boleh, hak dalam tak boleh ekspor keluar, tak boleh. Maka berlakulah seorang rakyat Syria diambil gambarnya, kereta lil baik, kereta Nissan untuk dijual. Berapa harganya? Sekampit gandum. Tuan-tuan, masa ni mahalnya gandum. Kereta Nissan tu tuan-tuan, cek lalang mudah, 20 30 harga Nissan Sentra. Tuan-tuan, dia kata harganya sekampit gandum. Hari sekampit gandum, ambil lah kereta, aku tak ambuh dah, nak gandum tengah lapar. Wartawan pun ambil gambar tuang dia, tulang saja tinggal. Tulang saja tinggal. Waktu ini tuan-tuan, emas tak ada, aku nak makan. Batu tuan-tuan, barang tuan-tuan, satu barang dia tak sama harga. Lain keadaan, lain harga. Emas dengan pelapung, mana mahal? Emas. Tapi bila tengah lemah, mana mahal? Kepala duduk rumah dah. Mah dengan pelapung mana mahal? Mahal lah. Sering 170 tuan-tuan sekalian. Pelapung tu hias tengah. Tapi bila lemah tengah laut, nak emas ke nak pelapung? Pelapung. Kawan kita kata ambil emas, dia kata mu gila, aku nak pelapung. Tuan-tuan, orang lemah jangan awak main. Kita pergi selamat orang lemah, dia terik kita tak kira dah, dia nak selamat nyawa tuan-tuan sekalian. Jangan awak main lemah ni. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, mahalnya pelapung masa tu. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, ketika itu mahalnya makanan. Gandum tak apa dah, awak bagi aku ambil, kereta ambil, rumah ambil, aku lapar. Ketika itulah tuan-tuan, barulah kita berasa syukur pada Allah. Allahu Rabbi, kita pagi asyik dagang Kak Yah, dak tato je balah itu. Mana tengah hari sikit ikan baung, tengah hari bawa getok ikan pala ikan, jauh ngak UAM di kolam tuan-tuan sekalian. Tahu lah.
Tak tahu kena pergi. Tuan-tuan sekalian, petang kat ram bahang pulau ikan celup tepung, tiba-tiba langsung tak ada syukur. Apa bukti orang tu tak ada syukur? Mudah dia kata ulama. Antaranya nikmat Allah yang dia makan hapa kenyang, hapa bucik perut-perut. Tuan-tuan sekalian, saat tu bila Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia dengar saja, faham tak? Dia lalu langsung tak berhenti, tak ada khijil. Allah beri tak terkira nikmat 5 minit je mari tak ada. Tu kata Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, 7 anggotanya tidak dipulang semula kepada syukur pada Allah. Subhanallah. Siapa? Kita lah. Nak asal tengok orang kita tu. Jadi tuan-tuan sekalian, tengok yang lebih kurang. Baik, bila tengok hak lebih tak cukup sama. Orang ni nak lebih, alah kapal terbang nak ikut lagi. Bila tengok hak lebih, lepas tengok hak lemah. Sebab tu tuan-tuan perhatilah orang sekeliling. Allah kata kul siru fil ard, berjalanlah kamu atas muka dunia. Tengoklah akibat yang Allah beri pada orang dulu-dulu. Orang lawan Tuhan rona, orang ni rona. Tengok, dan termasuklah orang-orang susah. Tengok tuan-tuan sekalian, berasa banyak nikmat Allah beri aku. Walaupun nasi singgang ikan air, orang lain nasi tak ada. Boleh faham ni? Yang pertama. Yang kedua, ada pun bab akhirat, tengok yang lebih tinggi. Bab akhirat jangan tengok lebih rendah. Akhirat kena tengok hal lebih tinggi supaya bertambah amal. Nabi kata man istawa yaumahu fahuwa maghbunun. Orang yang 2 harinya super tula je, itu orang rugi. Orang 2 minggunya sama, 2 bulannya sama, 2 tahunnya sama, 20 tahun lepas dengan tahun ni sama, itu orang rugi. Apatah lagi orang yang lebih buruk. Jadi kena cari gak lebih. Faham tak? Kena cari gak lebih tu tuan. Tak ada khiyah mana pun kena cari. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, tiba-tiba dia tengok hak kurang. Jadi orang kata, mana mayat tu rupa aku 3? Dia kata orang lain kopak. Dia tengok hak kurang. Dia kata orang lain kopak, aku mujuk kau 3. Dia tengok hak kurang. Jangan tengok hak lebih. Aku mayat awal, orang lain masjid mu rumah. Kita mayat masjid, orang lain masjid so depan, kita so belakang. Tengok lebih, barulah kita nak bekerja. Boleh faham ni? Tu tuan-tuan sekalian. Habislah malam ni. Tuan-tuan faham tak ni? Faham? Apa tunggu lagi? Boleh balik Jadi tuan-tuan sekalian, itulah 5 barang yang kata Nabi sebagai apa nama, kuliah umum kan. Saya pilih nasihat umum lah. Kuliah umum. Nak kuliah kitab mari pagi tu hari Selasa. Jadi tuan-tuan sekalian, itulah 5 kebahagiaan atas dunia. Akan datang kita sambung 5 bahagia hari kiamat. Bila wallahu alam akan datang lah. Tak tahu lagi tu bila tu. Kalau lepas ni tu sambung ni. Tu lepas ingat ni. Kalau ada lepas ni 2 bulan lepas ke 3 bulan ke 2033 ke aku pandai. Tuan-tuan sekalian, sambung ni lah insya-Allah 5 kebahagiaan hari akhirat. Wallahu alam. Yang baik daripada Allah, yang kurang daripada saya, walaupun kedua-duanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Taala balas sebaik-baik balasan pada seluruh jawatan kuasa masjid, AJK apa nama, pengurusi AJK-nya, imam, bila semua yang terlibat. Mudah-mudahan ajarakumullah, Allah balas sebaik-baik balasan atas apa yang kita usahakan malam ini. Wallahu a'lam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma warzuqna fahman wasi'a. Ya Allah, tambahlah ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, luahkanlah kefahaman kami yang benar mengikut Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Tuhan kami, warzuq waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Jadikan kami orang yang suka mendengar majlis ilmu dan beramal dengan apa yang telah didengari. Warda 'anna wa la taskhutna. Ya Allah, redailah kami, jangan murkai kami ya Allah. Waghfir lana dzunubana ma madha. Ampunlah dosa kami yang dulu-dulu ya Allah, yang terlalu banyak, yang tidak terkira ya Allah. Banyak nikmat-Mu ya Allah,
tapi kami balas banyak maksiat ya Allah. Ampunkanlah dosa kami yang sangat-sangat banyak ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, waghfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampun dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, peliharalah mereka sebagaimana mereka memelihara kami ya Allah. Jika ada kedua ibu bapa kami yang telah pergi menghadap-Mu, ampunlah dosa mereka ya Allah. Luahkan kubur mereka ya Allah. Sampaikan pahala kami pada malam ini kepada mereka ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan kami, isteri kami, anak-anak kami, suami kami, mereka yang bertakwa kepadamu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.